So kita teruskan dengan kisah ketiga malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama apa? Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Scream Malam Sepi berteman kembali. So, minggu ni Alhamdulillah ada video, minggu lepas tak ada. Aku minta maaf pada korang yang ternanti-nanti dan tunggu-tunggu video kita orang setiap minggu. Cuma kita orang tak boleh nak keluarkan video minggu lepas, ada sebab. So, dia membawa kepada update minggu ni. Ada 2 berita sedih dan 3 berita gembira. Okay, so aku start dengan berita sedih dulu lah. Okay, berita sedihnya adalah minggu lepas aku punya sepupu telah kembali ke rahmatullah, yang mana lama sebenarnya dia dah ada penyakit ni dan beberapa tahun juga, dan minggu lepas dia telah dipanggil semula oleh Allah. Dan aku harap korang semua dapat doakan dia, dapat sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Semoga dia tergolong dalam orang-orang yang beriman dan juga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. So, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Smati. So, berita sedih kedua, aku dapat tahu antara Kim Bayu ada anak dia yang patah tangan. So, username yang digunakan Nur Kamisah atau kita orang panggil Kak Kamisah. So, kita orang dapat tahu yang anak dia ni patah tangan dan kena operate. Teruk lah kalau kena operate maksud dia. Tapi Alhamdulillah kita dapat tahu yang anak dia dah selesai dah operate. Cumanya sekarang dalam proses untuk pulih sepenuhnya lah. So aku harap korang pun doakan juga supaya anak dia dapat segera untuk sembuh. Sebab ya, kita bila ada family kita yang sakit, of course lah kita bimbang kan. So semoga mereka yang telah pergi diberikan kebaikan, dan mereka yang masih hidup dipermudahkan segala urusan. Okay. So kita teruskan kepada update berita gembira kita minggu ni. Berita yang sangat-sangat best untuk minggu ni adalah for the first time aku dapat hadiah daripada Kim Bayu. Okay? So Madhiha Amalia, orang yang bagi aku hadiah ni. Hadiah dia apa? Hadiah dia ni, Mak Elsa. So kenapa dia special? Sebab dia datang daripada orang yang bukan family aku tau. Bukan family aku, dan dia Kim Bayu. Memang bagi aku sebenarnya dia sangat-sangat special sebab dia tahu yang aku sangat-sangat suka Elsa. So bila dia dapat aku rasa macam sangat-sangat cute lah. Terima kasih kepada Madhiha Amalia sebab sudi bagi aku hadiah birthday. Untuk update kedua, kita Physics Scream dan juga Kim Bayu telah dinotis oleh satu lagi YouTuber kisah seram dekat Malaysia ni, yang mana dia punya subscriber lagi tinggi pada kita orang. Iqmal Hanif. Okey, aku sangat-sangat berterima kasih. Kita orang sangat berterima kasih kepada Alpha Place Kim Bayu yang bagi tahu kita orang telah dimention oleh Iqmal Hanif. So sebenarnya kita orang tak tahu sebab Iqmal Hanif pun tak dimention apa-apa. Lepas tu dia pun tak ada tag kita orang YouTube Iqmal Hanif ni. Kita orang tengok mana satu video dia ni kan. Aku tunggu tengok tu, tak ada pun. Lepas tu aku balik dekat Alpha Place ni, aku tengok komen dia dalam 2 hari lepas. So aku fikir macam okay, so maksud dia video latest dia. So aku tengok latest. Nah, video dia memang aku terharu tu. Sebab apa? Kau tengok. So aku rasa tu je lah sharing aku untuk malam ni. So lagi sekali aku mohon korang doakanlah kami YouTuber yang buat kisah seram ni. Macam aku sebut tadi, macam Acap Channel, macam Kamarina, siapa lagi? Physics Scream, siapa lagi aku tak sebut? Nina Story, aku Iqmal Hanif, lebih kurang tu je kot. Ada lagi. So aku sangat terharu sebab dia letakkan kita orang ni sebaris dengan YouTuber yang orang kata dah beratus K lah dia punya subscriber, which is Acap, Kamarina Hasim dengan Nina Story. 3 YouTuber ni like macam dan terima kasih sangat-sangat kepada Kim Bayu semua sebab bantu kita orang sampai kita orang dah mula orang macam Iqmal Hanif kenal,
Acap kenal, which is baru-baru ni Acap follow aku baik. Aku fit pun tak ada update benda baru pun follow baik. Aku macam mantap lah. So, dan berita paling gembira paling gila gembira untuk minggu ni dan video ni adalah for the first time Physics Cream dah ada merchandise, which is ini adalah prototype untuk Physics Cream. Okay, yang baru nanti dinamakan Physics Baby. So untuk prototype ni lebih kurang kita orang cuba dulu kepada pembekal, adakah dia boleh buat design kita orang, sebab aku dah cari banyak gila pembekal, diorang tak boleh buat babe. Dan kalau diorang boleh buat pun diorang terpaksa buang. Design aku ni macam yang ni tak boleh buat, yang tu tak boleh buat, tapi harga mahal gila. Aku macam kalau contoh dia letak harga dalam 60, so aku nak jual kat korang berapa? Aku rasa macam mahal gila. So aku cari cari last sekali aku jumpa satu pembekal yang boleh buat design kita orang sebiji babe, sebiji. Dan kalau korang nak tengok design ni macam mana, ni design untuk Baby Physics NT. Memang bagi aku memang sangat-sangat aku nantikan untuk kita orang keluar merchandise dan untuk kita orang bagi kat korang something yang special daripada Physics Cream kepada Kimbayu semua. Tapi pada tahun 2021 ni, alhamdulillah kita orang boleh keluarkan satu design yang kita orang memang nak sangat. Yang mana special dia adalah sebab pertama, baju tu korang akan dapat satu design yang mana kita orang create sendiri babe. Aku dengan Fikri yang create sendiri design tu, dan orang kata korang tak boleh dapat dekat mana-mana pembeli selain daripada Physics Cream sendiri. Okay, kat situ dia ada lambang retak. Kalau korang boleh nampak, dia ada lambang retak macam ni. Okay, ada lambang retak-retak ni. Kemudian dia akan ada lambang Physics Cream. Dan darah ni kita orang akan buang. Untuk Physics Baby nanti kita orang akan buang sebab dia messy, dia agak macam serabut. Jadi kita orang buang. Bila kita orang create balik, kita orang nampak macam ni lebih premium. Dan kita orang cuba untuk retak ni kita tak nampakkan sangat dia punya petak tu nampak sangat macam tampal kan. Kita orang cuba hilangkan sampai dia nampak macam retak tu lebih real. Dan yang paling special bagi aku, aku tunjuk kat korang. So ni dia punya sample, part paling istimewa ni baju ni. Phone yang korang tak boleh dapat dekat mana-mana selain daripada Physics Cream. Aku tak tahu kalau lepas ni ada orang reka tak phone ni, tapi kalau dia reka, aku harap orang bagi nama phone ni phone Physics. Sebab apa? Nah, nampak? So kalau korang tengok sekali, dia dah menunjukkan korang dari mana kita orang dapat idea ni. Of course daripada Running Man. Which is memang siapa yang follow Physics Cream, korang akan tahu yang kita orang sangat meminati Running Man. So kita orang taklah minat semua K-pop. Macam kalau korang tanya aku K-drama, aku paling pun aku tahu Goblin. Penyanyi idol, aku just tahu macam antaranya Blackpink, Twice. So ada beberapa, tak semua. Yang cantiknya adalah korang boleh nampak perkataan Physics tu. Cumanya perkataan tu telah ditukar kepada style Korea. Nampak? Tu yang aku kata benda ni tak ada dijual dekat mana-mana kecuali dekat Physics Cream. So memang premium. Laman depan macam ni tadi aku tunjuk. So which is macam kalau kita jumpa kat luar nanti, bang, baju dah ada. Just tunjuk tu kita tahu ni Kimbayu. So apa lagi, dapatkan sekarang pre-order kat kita orang. Harga aku bagi tahu terus awal-awal, harga satu baju ni adalah RM55. Saiz korang boleh pilih, dan RM55 tu termasuk dengan postage. Biasanya orang akan jual baju dalam keadaan kata 55 tapi ada postage pula. So macam benda tu aku biasa sangat terkena, dah aku rasa macam sakit hati juga. Tapi apa yang lagi special, untuk 50 orang terawal kita orang ada bagi diskaun sebanyak RM10, which is korang akan dapat baju ni dengan harga RM45 juga termasuk postage. Maknanya korang bayar kat kita orang 45 dan korang tak payah fikir dah ada duit tambahan ke tak, sebab dia memang harga penuh. Dan tambahan lagi untuk orang yang 50 terawal ni, kita orang ada deck card. Deck card special untuk korang. Kau tunjukkan satu, korang akan dapat special card daripada Physics Cream. So card ni kita orang buat memang khas untuk Kimbayu. Dan nama deck card ni adalah apresiasi card, which is korang akan dapat satu card ni beserta baju korang, yang mana card ni kita orang bagi free je. Kat belakang ni dah ada kata-kata. Aku bagi kata-kata, which is memang khas daripada Physics Cream sendiri. Dan yang special lagi, nama korang akan ditulis oleh kita orang kat situ. Memang maksud dia, kad dengan baju ni akan sampai kepada korang khas
hanya untuk korang. Okay, so aku harap korang boleh dapatkan segera sebagai tanda sokongan kepada Physics Cream. Manalah tahu satu hari nanti kita orang boleh berkembang lagi, dan bila baju tu makin lama dah mengalami banyak perubahan, kita orang still dapat tahu siapa yang ada baju ni adalah orang yang sangat-sangat terawal lah untuk support Physics Cream. Okay, so aku rasa sampai situ je update untuk minggu ni. So jangan lupa untuk dapatkan Physics Baby. Okay, korang boleh tekan link kat bawah, korang boleh just DM kita orang kat IG, insyaAllah kita orang akan cuba balas. Dekat situ kita orang pun akan ambil order, dan mereka yang dah bayar dan hantar receipt yang kita orang akan letakkan dalam list, which is kalau korang macam just main cop-cop macam saya nak 3 bang tapi tak bayar, so tu memang tak boleh nak masuk dalam list lagi lah, sebab takut nanti dia akan jadi macam miscommunication semua. Okay, so korang bayar dengan receipt, korang bagi tahu order, lepas tu korang bayar receipt RM45 untuk 50 terawal dan 55 untuk orang seterusnya. So minggu ni aku nak bawa kepada korang kompilasi yang orang kata dah sinonim dengan aku, yang kalau muka aku je memang kompilasi ni lah. Pasal korang tahu, kompilasi kisah seram asrama part 5. Setiap budak kat Malaysia ni of course dia dah merasa pengalaman sekolah, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang yang berasrama. Sebab tu ramai yang share kisah seram asrama ni. Jadi aku fikir aku ingat dah lama kompilasi asrama tak ada sambungan. So malam ni kita bercerita pasal seram asrama dengan kisah yang pertama. Aku bagi nama seram juga. So sebelum kita start kisah pertama kita tukar mood jap, lagi seram sikit. So, malam ni kita ada satu kisah seram yang diberi nama Lunak Suara. So, kisah Lunak Suara ni adalah sebuah kisah yang berlaku kepada, aku bagi nama Kim Bayo, Botak dengan Yusof. Okay, which is sebenarnya diorang ni ada 3, cuma spotlight dia adalah Botak dengan Yusof ni lah. Jadi seorang ni dia macam tak penting sangat, tapi dia ada dalam scene tu. So kisah Lunak Suara ni dia jadi masa semua pelajar dah habis SPM tau. Diorang dah habis SPM, so kebanyakan pelajar akan balik ke rumah masing-masing, which is tak ada benda nak buat. Cuma adalah beberapa kepala yang orang kata brotherhood, diorang ni tak nak balik sebab diorang kata diorang nak habiskan pengalaman dan juga kenang-kenangan manis bersama sepanjang tempoh habis SPM tu. Which is habis SPM dia ada beberapa tempoh, maybe dalam 2 minggu untuk rehat, tapi kau masih bergelar student. So dia nak enjoy waktu tu dengan cara diorang nak tinggal dekat asrama. Okay, diorang kata diorang pergi lepak dekat tingkat 3 yang mana tingkat tu kosong. Tingkat 1 dengan tingkat 2 masih ada penghuni, sebab diorang kata student sikit, so buat apa nak sampai tingkat 3 kan, which is area yang boleh digunakan hanyalah tingkat 1 dan 2 lah. So tingkat 3 ni, yang 3 kepala ni, dia pergi datang dekat tingkat 3 untuk lepak sama-sama tau. Korang boleh bayangkan tak, yang mana malam tu satu balcony, satu koridor gelap babe. Satu koridor gelap, dan tingkat 1 dan 2 je yang ada lampu sikit-sikit lah, yang mana ada satu bilik yang buka, ada satu bilik tutup. Tapi tingkat 3 memang semua tutup kecuali diorang bertiga ni. So dalam tingkat 3 tu adalah satu bilik terbuka yang mana diorang duduk dalam tu. Okay, kenapa diorang duduk dalam tu? Diorang kata kat situ lah ada tempat barang-barang haram budak-budak asrama. Ada, yang mana ada satu bilik, nama dia bilik 305. 302. So bilik tu digunakan untuk simpan barang-barang haram tau, macam majalah, komik ataupun barang-barang main game. Diorang letak dekat ceiling. Diorang pun apa lagi, huha-huha. Lepas tu lapar. So diorang lapar, diorang masak lah Maggi Baldi. Budak-budak asrama of course lah tahu Maggi Baldi ni apa kan. So diorang pun campur Maggi kari dengan Maggi tom yum. Apa rasa lah. Lepas tu diorang pun makan lah. Makan punya makan. Okay, settle. Sampailah dah lewat malam. So dah lewat malam ni of course lah mengantuk kan. So si Botak ni dia pergi tengok kat Yusof. Masa dia tengok Yusof ni dah, orang kata dah tertidur. Dalam keadaan dia pakai apa nama tu, Walkman. So dah tertidur. Then dia tengok pula si member lagi seorang ni. Dia tengok member lagi seorang, dia dah mula orang kata 70% dah masuk alam mimpi lah. So sekarang tinggal dia je yang masih berjaga. So si Botak ni macam fikir lah, macam aku nak kena tidur dah ni sebab semua dah tidur kan. Kan aku seorang-seorang naya pula ada benda boleh jadi. Okay, tidur lah. Dia tidur. Korang bayangkan, satu dom yang sunyi ada 3
pelajar yang masih duduk dalam dom tu, si botak ni sakit perut. Maybe sebab penangan dengan Maggi tom yum tambah kari tu. So dia sakit perut. Dia rasa macam aduh, macam sakit perut ni mesti penangan benda tu. Dan benda ni tak menyebabkan dia tak ada tidur. Ya kau bayangkan lah, bila makan benda pelik-pelik ni, of course kan. Lepas tu rasa aduh macam mana ni. Okay, nak kena pergi tandas. Nak pergi tandas, tapi masalahnya koridor semua gelap babe. Koridor semua gelap sebab dah tutup. Diorang pula yang gatal-gatal nak duduk tingkat tu. Lepas tu dia tengok member dia ni ada 2 orang yang masih tidur. Dia tanya, dia fikir nak kejut tak? Nak kejut ke tak? Punya fikir okey tak payah. Aku pergi seorang lah. Dia pergi seorang. Alamak, kejut lah lain kali. Orang kata sebagai peneman dan syarat ni, okey. Lepas tu dia pun tak apa, dia pergi seorang. Dah lah dia kata tandas tu usang dan lampu yang ada cumalah lampu pada pintu utama. Sebab dia kata tandas ni usang sebab apa? Sebab kebiasaannya tetamu ataupun bila ada event besar, yang tandas yang digunakan cumalah tandas 1 dan juga tandas 2. Tingkat 1, tingkat 2. Kalau tandas tingkat 3 ni memang tak guna sangat sebab tinggi kan. So kebanyakan orang akan gunakan 1 dengan 2 je. Tapi dia pun pergilah. Lepas tu dia pergilah buang hajat dia. Sambil nak cuci tu, dia dengar ada orang nyanyi dari pintu kubikel sebelah. Dia nyanyi macam mana? Okey, pengetahuan korang, diorang ni tinggal dekat Pantai Timur. So apa yang famous kat Pantai Timur adalah DK Barat diorang. Dia dengar lah ada satu suara dekat kubikel sebelah, nyanyi lagu seolah-olah DK Barat. Okey, DK Barat. Bunyi dia macam ni. Baru tengok ambo raso berkenet, orang jangok seto comel. Lepas tu dia rasa macam, ui sedap gila suara kan. Member sebelah ni, siapa pula kan. Tu dia layan orang nyanyi. Lepas tu orang ni sambung, yang kat sebelah ni sambung. Orang sedap kelih amboi kulit putih, lemah lembut gaya baik budi bahasa, sarih tak kelih hai nak duduk tak leh, hati dalai dada tak tahu nak kata. Dia terus menyanyikan dalam nada DK Barat tau. Dan si botak ni, dia tahu, dia kenal suara ni. Sebab suara ni sedap, yang mana orang kata juara Tok DK lah dekat sekolah tu. Of course dia kata hanya seorang je ada suara ni, which is Yusof, member dia yang tidur dengan dia dekat dalam dom sunyi tu. So dia rasa macam okey cun, ada member. Lepas tu dia boleh naik sekali Syekh. Dia naik nak nyanyi sekali, dia nyanyi sekali dengan benda yang kat sebelah tu. Benda tu tengah menyanyi. Lepas tu dia nyanyi sekali. Tapi ambo bimbe, kok ni otak layar. Mugo balik kawe serba sebi kureh. Demo orang comel serta sedak kelih. Ramai orang berkenih boleh tehir nak pilih. Lepas tu dia pun dengan yakin dia nyanyi. Yang sekali rentak tu kan, aku rasa maybe lagu ni famous kat situ. Sebab tu si botak ni boleh hafal lagu ni. Dia nyanyi sekali, tiba-tiba bilik sebelah senyap. Sudah. Bilik sebelah senyap. Lepas tu dia macam bila bilik sebelah senyap, dia macam, woi Sob, sambung lah sikit lagi, aku dah nak habis ni, cepat lah. Macam kasih satu lagi, sikit je, aku dah nak habis ni. Lepas tu si bilik kat sebelah tu senyap. Dah tak sambung babe, senyap. Lepas tu dia pun pelik lah, macam kenapa pula tiba-tiba kan. Baru tengok hati sudah berkenih, dok nati nak tengok, puah berdiri ambo duduk congok, dok tunggu nak kelih. Lepas tu member apa lagi, suara perempuan dalam tandas lelaki, yang mana dom tu tak ada orang babe. Lepas tu dia dah pisang macam tu. Dah jantung dah berdebah. Lepas tu dia dapat rasakan ada something dekat bahagian atas kubikel. Dia tengok atas dekat pembahagian dekat bahagian pembahagi 2 antara kubikel 1 dengan kubikel 2, nampak ada seorang perempuan tengah cangkung yang ni. Dia kata dekat bahagian peha perempuan tu ada bungkusan tau. Bungkusan dekat peha dia, yang mana bungkusan tu baby tau. Baby yang tengah menangis. Dia kata bunyi baby tu bergema babe kat dalam tandas tu. Dia pun apa lagi, cabut lari, menyelit antara si Yusof dengan member dia ni, yang mana dah tahu dah dekat dalam tandas tadi bukan Yusof yang nyanyi, tapi ada benda lain. So
Itulah orang kata. Dah cikgu sediakan awal-awal tempat untuk kau lepak. Okay, dengan ramai-ramai member kau pergi cari pasal naik kat situ. Dah kod-kod lah. Bilik tu dah tak guna. Lepas tu benda tu nak lepak situ, tiba-tiba kau masuk. Sudah. Kau dah ambil tingkat bawah, tingkat 1, tingkat 2. Lepas tu tingkat 3 pula kacau. Ni dah masuk kawasan Abang Long brother. Memang dia serang. So orang kata pengalaman tu menjadi dia nak tinggal lebih dekat asrama dia tu selepas SPM tu menjadi dapat pengalaman yang memang aku rasa diorang takkan lupa sampai bila. So kisah kedua malam ni adalah sebuah kisah yang aku bagi nama Darah Manis. So kisah Darah Manis ni berlaku kepada seorang perempuan, pelajar perempuan. So kita guna nama Kimbayu Farisha, atau Isha. So Farisha ni dia bolehlah nampak sikit-sikit benda-benda macam ni. Dan dia kata dia lebih banyak kena gangguan bila mana dia tengah haid ataupun datang bulan. Okay. Of course waktu ni badan pun lemah, which is tak boleh solat. So pendinding tu orang kata jadi lemah. Benda tu lagi mudah nak kacau. Sebab tu walaupun dalam keadaan orang kata period ataupun dalam keadaan datang bulan ni atau uzur ni, orang kata still kuatkan pegangan dengan Tuhan. So nak dijadikan cerita, Farisha ni satu malam dia tengah nak tidur. So member lain semua dah tidur. Dorang perempuan ni satu dom tu semua dah tidur kecuali dia. Payah juga kadang-kadang kalau tak nak tidur kan. So si Farisha ni kata dia tak boleh tidur sebab dia dengar ada budak-budak berlari. Budak-budak bising macam kau tahu yang suara budak-budak macam lari-lari kat koridor. Dan dia kata budak-budak ni riuh gila. Macam happening, entahlah, macam tak ingat malam Dia memang kalau waktu siang macam tu tak apa, tapi malam, masalahnya malam. Dan dia kata waktu tu dah pukul 12. Dia agak positif ni bukan anak-anak warden kan. Sebab takkanlah anak warden bising dekat asrama perempuan tak tidur lagi dah dekat pukul 12. Dan pelik juga kalau warden tak marah, sebab warden yang ditugaskan jaga. Aku rasa kalau warden biasa pun bawa anak-anak, maybe dia akan letak dekat pos dia, pos jaga tu kat, ataupun rumah warden. Tapi ni sampai budak-budak yang boleh berlari kat situ. So dia kata macam memang bising gila sampai tak boleh nak tidur. Lepas tu dalam 2-3 minit bunyi tu hilang. Dia dengar pula ada perempuan mandi. Perempuan mandi dan kau tahu bunyi shower yang bunyi perempuan mandi dan perempuan tu menyanyi. Dia kata sedap lah juga suara perempuan tu kan. Dia dengar perempuan tu menyanyi. So aku silap, sebenarnya bukan pukul 12 tau. Pukul 3. Aku cek tadi dia kata pukul 3. So macam siapa yang anak-anak dia berlari pukul 3 pagi dan siapa yang mandi pukul 3 pagi? Aku maybe lah aku dapat bayangkan yang si Farisha ni dia macam ni Dia dengar ada satu lagu dekat bilik air tu, dia duduk. Siapa yang menyanyi? Macam duduk tunggu. Macam siapa menyanyi? Tadi dah budak-budak kan. Aku tunggu perempuan tu menyanyi. Lepas tu dia macam baru perasan yang sekarang pukul 3-4 pagi. So siapa yang tengah mandi? Tidur je lah. Dapat tidur je. Lepas tu dia tengah macam ni. Okay, daripada posisi macam ni, dia baring macam ni. Baring kat bahagian depan dia tu, okay, tempat yang budak-budak selalu sangkut tuala tu kan. Budak-budak asrama selalu sangkut tuala kat depan tu. Dia nampak ada 3 kepala yang tengah tergantung. Kau bayangkan 3 kepala yang tengah tergantung pandang ke arah Farisha dalam keadaan senyum tau macam ni. Dan dia kata kepala-kepala 3 kepala tu berayun macam ni. Dia dalam keadaan macam buaian. 3 kepala yang tengah bergair. Dan dia kata satu daripada kepala-kepala tu ada rambut panjang tau. Which is aku tak tahulah, maybe yang terikat tu bukan tali, tapi rambut dia. Kau bayangkan rambut perempuan yang kena ikat tu, lepas tu semua yang macam ni. Lepas tu apa lagi dia kata, aku memang tak dapat. Dia kata yang 2 lagi muka dia tak ingat. Yang satu je dia ingat muka tu macam perempuan. Lepas tu dia kata memang dia nak cuit member sebelah pun dah tak sempat lah. Dia pun just boleh tarik selimut untuk tutup seluruh badan sampai esok pagi. Dan dia kata masa dekat asrama yang sama, si Farisha ni satu malam dia pergi lepak dengan member dia, ada lagi 2 member. So diorang kata dia ajak member 2 orang ni untuk tidur dengan dia satu katil. So ni kisah hari lain lah. So dia kata 2 member dia ni dia ajak untuk lepak dengan dia satu malam untuk bercerita. Orang kata macam malam perempuan lah, untuk diorang sama-sama enjoy malam tu
tidur lewat sebab dia kata, aku rasa maybe waktu ni dah habis exam semua kan. So dia jangan cerita, tengah-tengah duk sembang, member lain semua tidur. Kata satu tidur, kata dua tidur, kata tiga tidur. Semua satu dorang tidur, sampailah 4 dorang ni, dorang tak boleh tidur. Pumpang, cerita macam-macam semua. Dan biasalah bila dah beramai ni kadang-kadang ada yang terlebih kan. Lepas tu diorang ni pun tengah duk happy bercerita. 2 orang member dia ni pandang si Farisha ni tau. Which is macam Farisha ni duduk hujung, dia ada satu katil. So Farisha ni hujung, tengah dengan tepi ni member dia. So 2 orang member ni dia pandang dia, Farisha ni macam ni, macam tengah bercerita macam menerak macam ni kan. Aku tengok member dia orang 2 orang ni tengah pandang macam ni. Lepas tu peluk sama sendiri. Lepas tu Farisha ni macam pelik lah, kenapa 2 member aku ni kan dia senyap dan tidur. Diorang kata macam memang dia berpelukan tu untuk hilangkan rasa takut. Lepas tu Farisha macam pelik lah, tapi tak apa lah. Lepas tu dia pun selimut lah. Lepas selimut sampai esok pagi, dalam perjalanan ke Dewan Makan, si Farisha ni pun acak-acak lah, macam merajuk macam hampa tidur macam tu je lah. Kami tak sempat nak habis itu, hampa tidur macam tu je. Lepas tu si member 2 orang ni macam dia kata macam ni, kau main kan? Dia kata macam ni. Aku sangat bersyukur lah kepada Farisha. Kenapa member-member dia tak tegur masa malam tu? Sebab dia kata masa dia bercerita tu, dia kata kami bukan tak nak dengar hampa cerita sampai habis, tapi masa hampa cerita tu kami berdua ni duk tengok hang bercerita tau. Tapi tiba-tiba muka hang jadi lain. Wah, sudah macam jadi lain macam mana kan? Farisha macam lain macam mana? Lepas tu muka hampa duduk macam ni, pandang kepada kami. Dia bercerita, kau bayangkan macam posisinya sama. Farisha bercerita macam ni, macam bercerita macam ni, tapi dia kata muka Farisha jadi lain macam ni. Mata pandang member macam ni, mulut senyum, mata tu macam nak terkeluar tau, macam menjeling keluar macam ni. Oh macam tu. Dah tu dia ingat, dia kata wajah tu dia kata creepy, dan kawan-kawan dia kata sebab tu diorang tidur, diorang berpelukan sama sendiri sebab diorang takut tengok muka tu. Orang mesti orang fikir macam apa yang seram sangat kan. Tapi kau kena fikir, kau kena faham yang sekarang pukul 3 pagi dan satu dom sunyi tau, satu dom sunyi. Si Farisha ni tengah bercerita happy, tapi tiba-tiba muka berubah. Dan kau tahu, okay, sampai 2 orang, bila 2 orang yang berbeza memberi reaksi yang sama, kau tahu yang muka tu bukan muka yang main-main, tapi muka betul-betul yang sedang datang mengganggu. So bila bercerita pasal kisah kedua tadi, yang pasal nampak muka berubah dan orang kata gangguan malam ni, aku ingat kan korang je rindu kita orang. Gitu kan. Korang je rindu kita orang. Rupanya ada benda lain yang rindu kita orang. Aku tak tahu nak cerita sekarang ke tak, tapi sekarang jam 2.41 tau. Okay. Sekarang 2.41. Aku tak tahu aku nak cerita ke tak, tapi cerita je lah. Semalam sebelum kita orang bahas untuk record video, Fikri ada terdengar tau. Seolah-olah ada orang yang panggil kita orang, which is patutnya video keluar semalam kan, tapi baru keluar malam ni. Fikri kata dia dengar ada suara orang datang daripada dapur, which is dapur memang tak ada orang tidur. Okay, bilik belakang tu kosong. Fikri kata dia dengar ada orang panggil nama dia, nama aku dan nama Fizik. Aku macam masa dia cerita tu, aku rasa macam fikir, oh macam dia panggil nama lah. Ingat macam Fikri, ya biasa lah, typical lah. Tapi aku seram bila Fikri kata cara dia panggil tu lain. Dia panggil macam ni, Fikri. Aku dah bayangkan macam makhluk kecil yang tak apa. Kita teruskan kisah ketiga yang aku rasa macam boleh kaitkan dengan kisah tadi, kisah yang gangguan tadi tu, which is macam benda kecil-kecil yang rupa dia macam kecil tapi bukan manusia. So kita teruskan dengan kisah ketiga malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama sebuah kisah yang diberi nama Teman Sapa. Adalah minum-minum untuk sapa. Wah, dramatik tak? Sapa ni
Kalau korang tahu, supper ni adalah macam makan lewat malam lah. Maybe dalam pukul 12 tu korang makan Maggi tu kira supper tu. Bahasa kita sahur. Kita ambil nama Kim Bayo untuk letak dalam cerita ni, Syazza. So nak jadikan cerita, Syazza ni dia kata dia budak yang bijak lah. Sebenarnya dia bijak, cumanya maybe tak diberi kesempatan. Oh gitu. So sebenarnya Syazza ni budaknya okey je. Result dia pun dia kata cukup-cukup makan, kira okey lah, lulus, pas kan. Tapi apa yang membuatkan Syazza ni rasa macam pisang gila, sebab bila dia balik rumah, dia tunjuk keputusan dia yang cukup-cukup makan tu, kakak dia perli babe. Kakak dia macam macam ni je keputusan kau. Kalau macam ni babe, kau tolong mak basuh pinggan kat rumah. Tu dia pun menyirap kan. Menyirap, lepas tu dia fikir macam tak boleh. Lagi berapa minggu nak SPM, so aku kena duduk asrama. Nak duduk asrama. Sebab dia kata asrama lebih orang kata privacy lah. Macam kalau kat rumah adik-beradik dia. Lagipun dah pisang kakak dia yang bising kan. Lepas tu dia pun ambil keputusan untuk duduk asrama selama lebih kurang maybe 2 minggu macam tu. So duduklah, mulalah kehidupan dia kat asrama. So macam biasalah budak-budak asrama packing barang semua. Ada loker sendiri, ada tempat belajar sendiri. Dan dia kata tempat belajar dia ni, which is macam setiap katil ada satu meja belajar tau. Meja belajar menghadap ke tingkap. Which is macam katil kau menghadap ke arah katil sebelah sana. Tapi kau punya meja menghadap ke arah tingkap. Okay, dan dia kata belakang bangunan adalah balcony untuk ampaian baju. Maksud dia macam kau boleh pergi ke tandas, lepas tu tembus untuk silai baju. Dan dia kata sepanjang tu, belakang tu ampaian baju lah. So nak dijadikan cerita, malam tu ada cikgu dia buat kelas tambahan tau. So dalam pukul 9 macam tu, dia pun balik lah ke Dewan Makan untuk ambil makanan semua. Lepas tu naik ke tingkat untuk tidur lah. Si Syazza ni dengan semangat berkobar tu, dia dah niat dah untuk belajar. Untuk belajar sampai lewat malam. Dah pasang niat, memang tekad untuk belajar lewat malam. Malam ni aku memang kena struggle. Habiskan maybe pukul 3 pun, pukul 3 habis. Memang aku takkan berhenti walau apa pun jadi. Sehingga ketitisan darah terakhir sekalipun. Tiba-tiba member masuk cerita seram. Sudah. Member dia kata macam hampa mesti tak percaya apa jadi kat aku semalam. Lepas tu member yang lain cerita seram kot. Benda yang rare kena kau seram ramai. Lepas tu member lain semua okey. Kita cerita lah. Buka cerita, malah aku cuci kain seorang-seorang. Lepas tu aku pergi mandi lah. Pergi mandi kat kolah. Kolah tu korang mandi ramai-ramai kat situ. Mandi secara berdiri. Kalau korang nak privacy, korang masuk tandas. Tengah-tengah mandi tu, dia sabun muka dia. Okay? Tengah sabun muka dia. So tak boleh buka lah mata. Dia raba. Cari mana aku punya sabun ni kan. Sebab nak cuci badan pula rasanya. Lepas tu dia cari sabun, tak jumpa. Lepas tu macam mana pula ni kan. Lepas tu ada suara pelik. Ada suara ganjil lah dekat sebelah dia. Macam maybe macam macam tu. Lepas tu dia macam siapa kan. Lepas tu benda tu pegang badan dia. Pegang, lepas tu bagi ni sabun, pulurkan sabun. Lepas tu macam okey, terima kasih. Okey. Yang masalah sekarang, okey, bukan kenapa ada orang yang masuk mandi juga waktu malam. Yang peliknya sebab dia kata tangan orang yang pegang dia tu kuku panjang. Dan dia kata tekstur tangan dia kasar. So dia kata waktu tu dia fikir macam motor gila budak ni. Macam kuku tak dipotong ni. Perempuan kan. Lepas tu dah habis mandi, dia nak keluar daripada bilik air tu lah. Tapi dia kata masa nak keluar tu, dia dengar lagi suara ganjil yang dia dengar macam dekat dalam tandas. Lepas tu dia macam okey, biar je lah. Maybe budak tadi kan. Dia pun masuklah asrama. Masuk asrama, baru dia perasan yang sekarang dah pukul 12. Kebanyakan asrama akan light off pukul 11. So pukul 12 ni orang kata choice lah. Kalau korang nak buat apa-apa jadi tanggung sendiri. Jadi siapa yang ada kat dalam tandas teman dia mandi masa malam tu? Sudah. Lepas tu member ni tengah berkorban macam terbantut pula. Malam ni aku dah nak stay up kan. Lepas tu tak ada. Aku kena buat juga. Aku memang respect lah. Aku harap dia dapat result okey lah, Syazza. Sebab atas pengorbanan dia. So memikirkan dia punya masa depan. Kalau dia balik nanti dengan result yang teruk, of course aku kena maki lagi. Ni baru percubaan pun dah kena. Takkanlah yang betul-betul lagi lah kakak-kakak dia. Lepas tu dia pun stay up sampai tengah malam. Biasalah bila belajarnya perut lapar. Bila perut lapar apa lagi kan. Member lain dah tidur lah. Macam Syazza, aku masuk tidur dulu dah 11 lebih ni. So, okay, tak apa, tidur. Dia, aku pukul 3. Korang tidur 11 lah. Result biasa-biasa lah. Aku 3 pagi. Straight A. Lepas tu belajar. Dia belajar, tu perut lapar. Okay. Perut lapar, kita ada starter pack. Ambil keropok.
Keropok buka makan. Buka makan, belajar. Makan, belajar. Lepas tu perut dia sakit tau. Perut dia rasa sakit. Lepas tu tak apa, pergi tandas kejap lah. Pergi tandas. Pergi tandas. Tak ada apa-apa pun. Dia pergi tandas tak ada apa-apa pun. So, lepas dah habis keluar tandas tu, dia balik lah. Masuk dom dia. Okay, masuk dom dia macam okay, sama belajar. Main kasar pak. Dia nampak keropok kat atas meja dia tu dah berkurang. Okay, dah berkurang. Memang banyak gila dah berkurang. Dia macam, ada orang prank ke malam-malam ni? Tengok member semua tidur. Tapi macam, ni mesti ada yang pura-pura tidur Tengok. Tapi tak apa lah, malas lah nak bising-bising kan tengah-tengah malam. Dia buka baru. Ambil yang kedua, buka baru. Okay. Maybe habiskan yang pertama, lepas tu buka baru, makan lah. Tengah-tengah makan, lepas tu dia rasa macam gantuk lah. Dah tengah-tengah malam kan. Macam tu dia pun baring atas katil. Sementara nak lepak. So which is meja sebelah tau. Meja belajar sebelah. So dia baring lah sambil hafal nota kan. Tengah-tengah hafal nota, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi macam ni. Macam tu. Lepas tu dia macam, bunyi apa tu? Cari lah bunyi tu. Dia tengok bunyi tu datang dari arah meja dia. So dia perhatikan lah, benda ni. Dia tengok dekat beg plastik makanan dia tu ada satu tangan tau. Tangan yang dia kata, ya Allah, hodoh gila tangan tu. Kau tahulah kalau tangan hodoh macam ni, of course lah, berkudis tu benda wajib kan. Dia nampak tangan tu hodoh dan dia tengah capai makan tu. Macam which is kalau kau dapat bayangkan, ada plastik makanan dekat atas meja dia, tu ada tangan macam ni. Dia tengah raba macam tu tau, cari makanan macam ni. Lepas tu plastik, ambil. Yang menyeramkan, tangan tu datang daripada tingkap kat depan meja dia. Yang macam aku beritahu tadi ni, meja dia menghadap ke arah tingkap. So tangan tu datang daripada celah-celah tingkap, yang mana dia kata ada satu bahagian tingkap yang lompong. Dah buat aduan tapi biasalah, lambat sampai kan. Benda tu macam dah lah lompong. Lepas tu ada tangan masuk, raba. Lepas tu tengok macam, masalah je, dia tak kejut orang. Dia pergi tengok. Dia kata waktu tu dia bayangkan ada orang prank dia daripada luar. Which is macam ada orang keluar pergi panjat balcony tu untuk prank dia. Aku macam, tengah malam lah kak, tengah malam, takkan ada orang prank kau. Lepas tu dia pun macam, siapa ni? Tak jadi. Apa-apa jadi tak boleh. Sebab benda ni akan ganggu aku punya result ni. So kena cari jangan penyelesaian. Dia pun cari siapa yang buat prank ni. Dia tengok tangan tu ambil macam potato chip. Lepas tu keluar. Lepas tu masuk balik, cari lagi, makan macam tu. Lepas tu dia pun tengok dekat antara celah-celah tingkap tu kan. Kalau kau nak intai guna tingkap asrama yang biasa tu, yang boleh buka tutup tu, untuk tengok ke bawah, korang perlu tingkap tu macam ni tau, supaya korang nampak bawah. Dia pun buat macam tu. Tengok ke bawah, dia nampak, bayangkan tengah-tengah malam, dia tingkap tu, dia tengok, turun untuk intai. Dia nampak ada satu makhluk yang mata dia bulat, yang besar, pandang ke arah dia, which is tengah makan. Kau bayangkan tengah makan macam ni, tapi mata macam ni, macam senyum. Lepas tu apa lagi, member ni terjerit sampai member dia macam, kau bangun. Lepas tu Syazwan kata, aku nampak hantu. Lepas tu member yang satu dom semua bangun tau. Lepas tu member dia macam, kau nampak hantu mana? Dia tunjuk kat atas tingkap tu. Lepas tu dia buka mata untuk tengok balik, tak ada orang. Memang tak ada apa-apa. Keropok tu adalah kat atas meja dia, tapi masalahnya tangan dan lembaga tu tak ada. Dan dia kata esok pagi memang auto kemas barang untuk balik. Sebab dia kata memang tak boleh lah, kalau macam ni rela lah kena maki dengan kakak, dengan kacau dengan adik, daripada kena kacau dengan benda. So itu saja untuk kompilasi kisah seram asrama part 5. Aku tak tahu lah, tapi aku rasa asrama ni akan capai part 10 paling awal kot. Memang banyak gila kisah-kisah pengalaman seram asrama yang aku rasa memang banyak boleh kongsi kat korang. Cumanya kita tunggulah
Sebab setiap minggu ada 3 cerita je kan. So nak kumpulkan semua tak boleh. Nanti jadi panjang gila. Dan sekali lagi aku nak bagi tahu yang kalau korang ada kisah seram, jangan malu-malu untuk hantar kita orang, okey. Sama ada terpilih atau tak tu itu belakang cerita. Yang penting hantar, okey. Korang boleh hantarkan kisah seram korang, tak kisahlah asrama ke, tandas ke, kisah apa-apa pun. Korang boleh email kat kita orang dekat alamat email berikut. Aku letakkan kat description. fizikscream@gmail.com, fi2ik@gmail.com. okey. So sekali lagi aku nak bagi tahu kalau korang berminat untuk dapatkan baju Fizik Baby yang mana prototype pertama, okey, ni prototype. Yang Fizik Baby tu merchandise pertama, okey. Kalau korang dapatkan Fizik Baby, korang boleh pre-order sekarang. InsyaAllah 50 orang terawal akan dapat special discount dan juga special card daripada kita orang, which is orang kata card tu pun memang limited, korang tak boleh dapat kat mana-mana kecuali daripada kita orang je, okey. Dan aku nak bagi tahu korang yang kota 50 tu sebenarnya dah berkurang. Dia jadi sekarang 46, which is 4 dah ada orang beli. Siapa orang yang mau beli tu? Aku dengan Fikri, okey. Aku dengan Fikri pun sedang menantikan merchandise pertama tu untuk sampai kita orang, which is bila merchandise tu keluar, korang akan dapat bersama dengan kita orang. Korang dapat merchandise tu, kita orang pun dapat merchandise tu dalam masa yang sama, okey. Kalau korang berminat untuk support kita orang, jangan lupa dapatkan baju Fizik Scream ni. 50 orang terawal akan dapat 45 dan seterusnya akan dapat harga biasa 55 dan dah tak ada dah special card selepas 50 orang tu, okey. So aku harap korang boleh bantu kita orang untuk capai 50 order terawal ni, sebab kita tunjukkan ke orang lain betapa cantiknya baju Fizik Scream ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share, jangan lupa subscribe and tekan button bell notification dan jangan lupa terus support kita orang, okey. So terima kasih, kamsahamnida, miane, annyeong.